Assalamualaikum. Terima kasih. Kita jumpa lagi ya pada segmen kedua. Tadi ada soalan, macam mana manusia ni dia nak tolak dunia kerana untuk amalan akhirat saja. Nak sebut tadi bahawa kita sebenarnya kita boleh seiring. Kita tak boleh kata dekat pejabat dunia, dekat tatikan sembahyang akhirat, salah. Sebab Islam satu cara hidup. Islam bukan agama yang mementingkan ritual. Contohnya macam ni. Kita solat nampak akhirat, tetapi kalau niat tunjuk kat orang, tujuan dunia. Aktiviti nampak akhirat tapi tujuan dunia. Kita nak selari. Apa kita nak saya nak cadangkan ialah kalau kita nak seimbangkan, apabila kita solat, ya, kita hayati cara kita mendirikan solat, kita tengok perangai kita lepas solat. Nak tahu solat kita berkesan atau tidak, kalau kita tak tinggal solat. Solat tu bila kita kata Allahu Akbar, semuanya kecil, Allah Maha Besar, dan kita matikan diri kita daripada dunia. Bila tangan macam tu kita dah matikan. Orang matikan tangan macam tu. Maka tengok, masa dalam solat tu kita ingat apa. Tapi bukan senang kita nak khusyuk, saya tahu. Tetapi masa solat kita rokok, kita sujud, kita rendah diri pada Allah, tapi luar solat kita sombong tak? Kalau luar solat kita sombong, maknanya kita tidak seiring. Satu lagi, niat memainkan peranan. Macam tuan-tuan, puan-puan datang sini, kita niat kerana Allah. Baik. Dari segi akhirat dapat pahala, dari segi dunia mungkin kegembiraan anak-anak kita tengok kita keluar TV, kita suka, so seiring dapat. Sebab tu saya kata orang yang bijak kadang kita nampak dia buat aktiviti, nampak aktiviti dunia. Contohnya cameraman kita ni. Nampak dia orang duduk pegang kamera, tak ada pun dia tengah zikir. Tetapi niat dia, rancangan ini akan ditonton di rumah, ditonton.com juga dan juga di YouTube kan. Dan sampai berapa tahun orang tengok cameraman yang tolong tekan button, penerbit, semua tu dapat pahala. So niat satu saja. Sebab itu dalam hadis 40 yang pertama, niat. Ya, jadi untuk tak boleh katalah untuk akhirat dan dunia saja, dan tak boleh buang dunia. Baik, kalau tak buang dunia, pernah kita dengar kisah orang tu kan, dia pergi semayang saja tak keluar masjid. Sekali orang tanya, siapa yang tanggung kamu? Abang saya tanggung kamu. Dia kata apa? Abang kamu lebih mulia pada kamu. Sebab kalau kita solat, baca Quran, ada faedah pada orang tak? Kita tidak menjalankan dunia. Sebab itu 3 tujuan hidup kita, hamba Allah, ubudiyah kita, khalifah, memberi kebaikan dan mengimarahkan semua ikut hukum Allah supaya metodologi kita ikut syariat yang Allah berikan. Okey? Okey. Siapa yang soalan seterusnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rozi binti Lim. Saya ingin bertanya Prof, bagaimana nak menyemai jiwa dan perasaan supaya menjalani kehidupan sebagai hamba Allah? Terima kasih. Terima kasih. Tepat. Baik, bila kita kata hamba maknanya boleh soal atau tidak? Tak boleh. Kalau hamba Allah, bererti itu satu tahap yang paling tinggi. Tadi saya pernah, sebelum kita bermula, saya ajar apa tadi? Apa kita sebut? Ilahi, kau yang kutuju. Ini cara jadi hamba Allah. Redamu yang ku cari. Kurniakanlah kepadaku mengenalmu dan mengasihimu dan hampir padamu. So bayangkan macam mana nak jadi hamba Allah. Ini kata-kata atau zikir atau inner talk yang tercakap pada diri sendiri. Sebab tu tajuk kita dari mana hendak ke mana. Yang kita bangun pagi, apakah perkara yang kita mula-mula sekali ingat? Ini saya nak buat soalan kuis pada para suami dan para isteri, para ibu, para bapa. Bila kita bangun, apa kita ingat dulu atau siapa kita ingat dulu? Kalau kita terus Allah ya Tuhanku, syukur, kita baca doa bangun tidur. Itu bagus. Yang kedua, kita pegang siapa dulu? Suami. Oh, Masya Allah, suami saya hidup lagi. Saya belum jadi balu lagi. Syukur pada Allah. Ibu-ibu pula, dengar anak menangis. Syukur, anak saya hidup lagi. Ni kita anak menangis marah. Wallah, budak ni menangis, bising orang nak tidur. Subhanallah, setiap kali anak kita menangis, dia hidup lagi, bernyawa lagi. Syukur menghargai manusia. Para suami, saya nak tanya, siapa suami sini bangun terus pegang phone, tengok WhatsApp, berpenyakit?
Maknanya fikiran kita, perkara yang kita terus ingat, tak ingat apa, tak baca doa, terus pegang phone WhatsApp, itulah yang anda ingat ditipu oleh gadget-gadget yang menjauhkan kita daripada Allah dan daripada keluarga kita. Ini penyakit baru di mana banyak para suami, para ibu juga yang sangat-sangat fokus pada gadget. Ada orang depan dia pun tak bercakap, dia sibuk tengok kepada dia punya gadget. Itu sama-sama kita renungkan. Jadi kalau kita hendak menyemai jiwa dan perasaan, saya rasa kita mesti buat 3 perkara. Kita ingat bahawa kenapa kita dijadikan. Kita tahu tujuan kita untuk ubudiyah. Ibadah lain, ubudiyah lain. Apa bezanya? Ibadah selalunya fizikal. Sembahyang macam tu tapi jiwa tak tunduk. Ubudiyah bererti dengan jiwa sekali. Yang kedua, kita renung diri kita kenapa kita dilahirkan. Kita faham dah tadi. Dan nombor 2, kita renung kita nak pergi mana. So kata macam ni. Katakanlah hari ini saya diberitahu doktor saya ada 24 jam untuk hidup. Apa kita nak buat? Maka kita akan tulis apa kita nak buat. Ambil kertas yang kita tulis tu, itulah yang kita jalankan setiap hari. Yang ketiga, kita evaluasi diri kita. Kita lihat diri kita ni agak-agak kalau saya mati hari ni, masuk syurga ke neraka. Agak-agak hari saya ni ada tak orang saya tak suka dan orang tak suka saya. Agak-agak diri saya ni kalau saya duduk seorang-seorang, saya suka tak diri saya. Berapa orang para penonton sekalian, kita suka tengok diri kita dalam cermin. Bayangkan, kalau kita tengok rupa paras kita, kalau kita ada suami lah, kita tengok rupa paras kita, kita tak jaga kebersihan atau kecantikan kita. Kalau kita pun tak suka tengok muka kita, agak-agak suami kita suka tak kan? Subhanallah, kita perangkap kita kaum wanita, kita lebih cantik di luar daripada di rumah kita. Sangat penting bagi kita wanita sekalian menjaga kesihatan dan kecantikan fizikal juga. Tetapi saya nak sebutlah bahawa kalau jadi hamba Allah ni tujuan hidup kita, apa-apa kita buat, kita akan sangat bebas daripada apa manusia kata. Berapa orang daripada kita kalau orang kata dia sakit hati? Saya pun sama. Baik. Saya nak ajar satu form. Ada panggilan. Silakan boleh penonton di rumah. Silakan. Hello, Assalamualaikum Ustazah. Salam. Saya nak tanya, saya Aiza daripada KL. Ya, Zah. Saya nak tanya, kalau dulu saya tak suka program agama, saya jauh daripada aku. Oh, sayang terputus. Sayang, tak apa. Puan Zuhara mengatakan, kalau saya dah boleh agak dah. Kalau dulu saya tak suka rancangan agama, sekarang saya dah suka. Syukur. Maknanya hidayah. Manusia ni kita ada kesedaran banyak tau. Kesedaran, ada kesedaran kehaiwanan. Kesedaran kehaiwanan suka ceramah agama tak? Minta maaf siapa tak suka ceramah agama tu ya? Kehaiwanan dia cuma makan, tidur, kahwin. Makan, tidur, kahwin. Itu kehaiwanan. Tak ada tujuan. Jumpa kucing. Kucing, apa tujuan awak? Tak ada tujuan. Jadi kalau kita hidup tak ada tujuan, maka macam kehaiwanan. Kita nak kesedaran ketuhanan. Kesedaran ketuhanan ni hidup kita fokus pada Allah saja dan kita tahu makanan paling penting bagi manusia ialah ilmu. Makanan rohani kita ilmu. Bolehkah kita terlampau kenyang ilmu? Terlampau kenyang makanan memang sampai sakit perut makan. Betul. Tetapi ilmu sebenarnya mengubah roh kita daripada dipegang oleh syaitan ataupun dipegang oleh malaikat. Sebab hati kita ni ialah dipanggil padang untuk berperang antara malaikat dan syaitan. Dan syaitan tu sebenarnya hati kita baik kan. Tiba-tiba timbul nak buat baik. Apa dia buat? Dia tekan. Jangan. Nak beri kuih kat mak mentua. Tak payah nanti kecil manis pula. Nak macam-macam bisikan hati kita. Sebab itu lintasan pertama sangat penting. Okey? Ada soalan lagi seterusnya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Roslinda binti Muhammad ingin menanyakan satu soalan kepada Prof. Prof, apakah kerugian jika buta hati tentang matlamat hidup sebenar? Terima kasih. Mentang-mentang saya doktor mata sebut buta pula ya. Sebenarnya doktor mata ni kita paling nak mencegah kebutaan. Baik, kita ada 4 jenis mata. Okey. Mata fizikal yang kita lihat sekarang,
kita sibuk nak pakai baju untuk puaskan mata fizikal kita. Okey, macam tadi di makeup room saya kata, kita ni wanita, bag makeup tu penuh foundation. Nak tahu makeup saya ni kat berapa layer. Lepas tu sebab bag makeup kita kalau tak ada foundation tak lawa kan? Macam tu hidup kita. Foundation dasarnya akidah mesti mantap. Ibadah mesti mantap. Ni nak menjaga buta hati ya. Akidah, ibadah, akhlak, fardu ain kita mesti mantap, barulah timbul segala apa yang kita lakukan setiap hari. So bila foundation kita yang pakai makeup ni, balik rumah dah cuci makeup, dah tak lawa langsung pun. Dan mahalnya makeup kita pakai ni, tetapi kita sanggup buang pasal pakai sekejap. Bayangkan berapa orang daripada kita membina foundation jiwa kita. Kalau foundation muka ni, ya Allah, dalam beg tangan confirm banyak bedak berapa layer. Betul? Orang perempuan? Hiasan ni brooch macam-macam. Tapi hiasan peribadi kita kurangkan. Ni saya tegur diri saya samalah. Ya? Sebab tu kita kaum wanita sangat senang digoda. Dekat syurga pun yang digoda Hawa, bukan Nabi Adam. So kita mesti tahu kita sangat sedang digoda. Jadi mata fizikal tu kita nak cuba kurangkan. Mata nafsu asyik nampak salah orang. Dan mata, tersambung lagi, ada panggilan telefon lagi, teruskan. Teruskan, sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Soalan saya, Cik Ismail. bagaimana dan apa hukum orang yang sentiasa keluar berdakwah tapi kadang-kadang abaikan keluarga sendiri? Minta pencerahan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus Encik Ismail, soalan yang sangat mantap. Orang macam saya pun mungkin terkena agaknya ya. Sibuk dok berdakwah tetapi dia punya keluarga terabai. Sebab itu dalam Islam ada fiqh aulawiyat, ilmu keutamaan. Sebab itu siapa yang tidak pandai mengatur keutamaan ataupun siapa yang tidak ada keutamaan dalam hidup, tidak ada kehidupan. Maknanya kita berdakwah. So kalau seseorang tu berdakwah, saya bukan seorang yang nak sebut hukum, tapi kita cuba berfikir. Kalau kita berdakwah menyuruh pada kebaikan, tetapi kita mengabaikan tanggungjawab kita, kalau suami ke, kalau isteri ke, yang kita akan disoal di akhirat nanti, maka kecundang. Maknanya kita yang wajib tak buat, yang sunat kita buat, maka itu dipanggil ibadah nafsu. Contohnya macam orang tiap-tiap tahun pergi umrah tapi haji tak pergi, itu ibadah nafsu. Dan saya nak kongsi baru ni, saya dengar seorang penceramah mengatakan, kenapa kita dah pergi umrah, rindunya nak pergi umrah, rindunya nak ingat Baitullah. Kenapa? Sebab masa kita pergi umrah macam mana? Aurat sangat tutup. Belum masuk waktu dah ambil wuduk. Dah tunggu waktu solat. Tiap-tiap waktu solat berjemaah. Apa berada di jiwa kita? Tenang. Kenapa yang kita tidak boleh buat apa yang kita buat di Mekah masa di Malaysia? Maka tak semestinya kita mesti sentiasa pergi umrah untuk mendapat ketenangan itu. Kita praktis di Mekah, kita balik buat di Malaysia. Jadi hukumnya saya tak sebut hukum, tetapi fikir sendiri siapa yang berdakwah tentukan yang wajib dulu, yang sampingan ataupun yang sunat yang kita harus lakukan. Okey, terima kasih. So nak sambung tentang mata tadi. So mata fizikal, mata nafsu. Sekarang nak bercakap tentang mata akal. Mata akal tu mata berfikir. Tengok ni, oh mungkin kenapa daun hijau tu kita ajar pada anak-anak kita di sekolah. Baik, yang penting mata hati. Mata hati ni sangat banyak disebut, dan orang yang buta mata hati sebenarnya orang yang tidak melihat kekuasaan Allah dalam setiap apa yang berlaku. Contohnya, kalau orang marah kita nak marah balik ke kita nak sabar? Kalau ciri-ciri kehaiwanan, kita akan marah balik. Tetapi kalau kita seorang yang ciri ke arah Allah, apa kita buat? Oh, orang marah saya, kita tanya kenapa dia marah, logik atau tidak, apa saya boleh berubah, dan kita nampak setiap makhluk yang kita jumpa ni sesuatu kita boleh belajar. Maka mata hati yang terang akan merasakan setiap interaksi dengan makhluk ialah tanda Allah memberi feedback kepada kita bahawa yang kita buat ni betul atau tidak. Sebab itu saya kata dalam peringkat yang kehidupan nak tahu dari mana ke mana, kita mesti tahu kita punya evaluasi diri. Kalau kita tak lihat diri kita, kita akan rasa kita betul. Dan
Dan kalau kita anggap hidup ini, tujuan hidup kita ini ialah untuk beribadah dan apa yang berlaku sebagai ujian untuk mengajar kita dan markah kita hanya di akhirat nanti, kita akan sangat menjadi orang yang tidak reaktif tetapi menjadi orang yang sangat proaktif yang sentiasa memikirkan apa untuk baik diri kita. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Assalamualaikum. Prof. Nama saya Azrah binti Osman. Ingin bertanyakan satu soalan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, tujuan manusia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Soalan saya, bagaimanakah kita hendak menzahirkan pengabdian kepada Allah melalui bidang pekerjaan yang dipilih supaya kita dapat menjadikan Islam itu sebagai satu cara hidup? Masya Allah, soalan sangat baik. Saya akan jawab soalan sangat penting. Para pekerja sekalian bersedia untuk jawapan ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Saya bancuh sendiri softan saya. Sebab dengan 500 ml, saya dapat 2 liter. Dan jimat 30% duit. Wangi sangat. Bancuhlah softan anda. Inginkan kulit lembap? Inginkan kulit lebih cerah? Kini wajah anda boleh kekal cerah dan lembap dengan Hydra White 2-Way Foundation. Mengandungi ejen pencerahan dan penghidratan untuk kulit cerah dan lembap sepanjang hari. Silky Girl, serlahkan keyakinanmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jangan lupa terus saksikan kami beraksi di pentas separuh akhir dalam Dai Pendakwah Milenia musim kedua. Jumaat ini 9 malam hanya di TV3. Rasa kita ada panggilan dari penonton di rumah, dipersilakan. Putus, tak apa. Okey, terputus, minta maaf pada yang memanggil ya, tak apa. Kita ambil ilmu saja. Baik, kita bercakap tadi macam mana soalan daripada puan tadi, macam mana kita kita tahu kita kena abdikan diri kepada Allah. Tetapi macam mana dalam bekerja. So kita kata, itulah Prof, saya ni bekerja tak sempat nak beribadah sangatlah, tunggu pencen. Buat-buatnya mati sebelum pencen. Kesian kat kita kan. Jadi kita nak jadikan tempat kerja ladang pahala. Ladang pahala maknanya apa? Ladang apa kita buat? Benih, siram, ambil buah dia, ambil. Jadi kalau kita tempat kerja, kita tanam racun, apa kita dapat? Racun tumbuh tempat kerja. Lepas kita pencen, racun kita dapat. Dan masa kita bekerja, kalau tanam racun, anak-anak kat rumah, anak-anak kat sekolah, semua racun kita tanam tempat kerja, Allah balas pada anak kita di rumah. So maka kita pun, ya Allah Prof, saya tak berani nak curi tulang. Sebab undang-undang kompensasi mengatakan, kalau kita gaji 1,000, kita bekerja macam 2,000, kita akan dapat 2,000 itu dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi kalau gaji 2,000, bekerja macam 1,000, 1,000 tu akan diambil balik. Macam-macam kereta rosak lah, gas, macam-macam lah rumah kita ni. Jadi kita nak jadikan macam mana ladang pahala kita. Yang pertama bila bekerja, niat. Niat kita mencari rezeki halal. Dan kalau boleh, kita bekerja bukan untuk memenuhi keperluan hidup, tetapi memenuhi tujuan. Kita sebut dari mana nak ke mana. Kita nak setiap saat dalam pekerjaan itu hanya untuk mencari kasih dan cinta Allah. Saya nak beritahu, nak kongsi. Formula yang paling best hidup kita ini ialah apabila kita buat apa-apa, kita solat, kita senyum ke orang, kita dah bercakap dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku buat ni hanya mencari kasih-Mu, mencari cinta Rasul-Mu, tak ada lain. Sebab bila kita bekerja, kita cari cinta kasih dan cinta Allah dan kasih Rasul, kita akan rasa nikmat sebab kita tahu Allah sentiasa bersama kita. Bila kita sentiasa bergantung dengan Allah, tempat kerja kita bodek bos tak? Kita dengki dengan orang tak? Tak, sebab kita tegak. Saya nak ajar 4 prinsipal ini. Cuba kongsi sama-sama. Sama-sama buat dengan saya. Buat ikut tangan. Atas. Tepi. Depan. Dalam. Maknanya apa? Ni cara macam mana kita nak hidup bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bergantung pada manusia. Kalau ada masalah nak tanya orang ke kat Facebook ataupun nak tahajud tengah malam dan menangis merayu pada Allah. Okey. Yang kedua, hubungan dengan manusia, muamalah kita. Tentukan tidak ada orang kita tak suka dan tak ada orang tak suka kita. Jangan mengumpat, jangan buat apa pada orang. Ingat beriman pada maksud hadis. Tak sempurna iman kalau kita tidak mengasihi seorang mukmin lain sama atau lebih pada diri kita. Okey, ada pemanggil, teruskan. Hello. Yes, teruskan. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Saya Lin dari Johor Bahru. Ya, Lin. Silakan, Lin. Saya ni umur 28 tahun. Ya. Saya dulu free hair. Ya. Sebelum kahwin, bakal suami bawa jumpa mak mertua. Ya. Dia tak suka dengan saya. Ya. Lepas tu sekarang, saya dah berkahwin, tapi saya bukan free hair lagi, dah berubah. Ya. Tapi mereka masih pandang saya yang dulu. Ya. Okey, kalau Lin dah jaga aurat, solat macam mana? Alhamdulillah. Solat syukur. Okey. Lagi satu. Ya. Lagi satu, Prof. Saya suka dengan ceramah agama, tapi bila saya pergi ke rumah mertua, bila saya buka TV ceramah agama, mereka akan alih. Mereka tak nak tengok. Tadi saya sedih sangat. Saya sedih sebab saya tak nak tengok. Okey, faham. Lin, ada handphone yang boleh tengok YouTube sendiri? Ada. Ada handphone yang boleh pasang tonton.com? Boleh. Lagi satu. Ya. Lagi satu saya nak tanya. Saya ada Facebook. Saya selalu tengok yang kebaikan. Suami saya tak tengok pada kebaikan. Lepas tu saya tag suami saya supaya dia dapat tahu kan. Saya tag nama dia. Saya hantar pada wall dia. Tapi dia marah saya. Dia cakap dia tak sempurna. Tapi saya tak perlu nak tag-tag dia. Nak letak dalam wall dia. Nanti orang cakap suami sendiri tak baik. Nak sebar-sebarkan kebaikan dalam Facebook pun tak guna. Dia kata baikkan dulu keluarga, baru dah sibuk-sibuk nak Facebook. Kebaikan dia cakap. Bagus, terima kasih. Terima kasih. Tahniah, Lin. Itu saja, Prof. Tahniah, Lin. Okey, saya nak kita semua para penonton di rumah dan di studio mendoakan Lin terus istiqamah menjadi isteri solehah dan menjadi ejen perubahan di rumah Lin, keluarga mertua dan suami. Baik, Lin, macam ni, setiap kali kita nak buat baik, siapa musuh kita? Syaitan. Syaitan ada 2. Syaitan nampak, syaitan tak nampak. Syaitan tak nampak senang kita tu. Dan yang ketiga, nafsu kita. Mana kuat, nafsu ke syaitan? Syaitan kita lawan, baca auzubillah, dia lari. Tapi nafsu, itu yang kuat. Dan syaitan yang nampak ni orang keliling kita. Tapi bukan saya kata mak mentua syaitan. Maksud saya, apa-apa, tak kira TV, apa yang menjauhkan kita daripada Allah, itu syaitan namanya. Maka macam ni, Lin, pertama,
lupakan yang lalu. Tu saya prinsipal tadi, atas, depan, tepi, depan, dalam. Baik, tepat apa Lin tanya, saya akan jawab soalan ni menggunakan prinsip ini. Atas bergantung dengan Allah. Jadi Lin buat apa-apa hanya kerana Allah, mencari cinta Allah dan Rasul, bukan cinta manusia, mak mertua ke suami, tak usah peduli. Kemudian ke depan, maknanya peristiwa lama kita delete, reset button, buang masuk trash bin. Tak mau ingat apa orang dah buat kat kita. Ingat? Mungkin sebab mak mertua tak suka Lin free hair, maka Lin tutup aurat, itu satu penyebab, satu rahmat. Feedback daripada mak mertua tak suka orang free hair. Para wanita sekalian yang free hair, tolong buat perubahan. Sebab kalau kita free hair, Allah engkar pada kita, Allah tak engkar pada kita engkar pada Allah, maka agak-agak manusia sayang tak kita? Tak sayang. Yang ketiga, ke depan, lupakan yang lalu dan yang ke dalam. Lin sekarang kena tengok diri Lin. Lin buat ni kerana Allah ke kerana makhluk? Kita sangat sedih, sangat terkesan hanya kita sibuk dengan makhluk. Kita fikir apa orang kata. Dan bila Lin post Facebook pada suami tu, kita mesti fikir, bila kita berdakwah, hidayah Allah beri, bukan hak kita. Kita yang penting, Allah melihat usaha kita, bukan hasil. Jadi kalau kita dakwah pada suami kita, dah dapat pahala. Dia dapat tak dapat hidayah, serah pada Allah. Pasal hati dalam genggaman Allah. So jangan stres. Kita patut bersyukur, sebab itu orang-orang yang mengenal Allah, orang yang celik mata hatinya. Apabila dia beribadah, dia tak rasa syukur, bestnya saya sembahyang tak tinggal, saya tutup aurat. Tak. Ya Allah, ya Tuhanku, bersyukur je Engkau beri hidayah padaku untuk buat baik padamu. Syukur ni dalam ramai berjuta manusia Kau pilih aku untuk bangun tengah malam ini, ya Allah, ya Tuhanku. Kita akan sangat sibuk berdialog dengan Allah, maka apa manusia kata kita pekakkan telinga. Pasal kita ingat tadi, tuju Allah. Cinta Allah, cinta Rasul saja. Jadi, Lin macam ni. Bila suami kata tak usah post Facebook, okey, kita sebagai isteri jangan buat apa suami tak suka. Maka kalau dia tak suka Facebook, kan kita ada WhatsApp, nak post kat dia, post dekat suami, eksklusif kita dengan suami. Tak payah hantar kat orang. Sebab tu saya kata macam ni, kalau kita nak berdakwah, dakwah pada orang yang emosi akaun kita sangat besar dengan dia. Orang tu mesti kasih kita dulu, baru dia dengar cakap kita. Maka sebagai isteri, jadi isteri yang taat, bahasa lembut. Jaga mata suami, sentiasa cantik, bersih. Jaga hidung suami, sentiasa badan wangi, mulut wangi, badan wangi. Jaga wanita sekalian. Yang ketiga, jaga telinga suami. Jangan mulut leza kat suami. Cakap yang baik saja. Dan jaga hati suami, jangan buat suami rasa kecil. Kita sebagai isteri tentukan suami rasa hebat bila berada dengan kita. Sebab itu orang lelaki memang Tuhan dah jadikan mereka khalifah, mereka ketua, mereka kapten kapal rumah tangga kita. Tolong pandang suami dengan kasih sayang. Dan wanita sekalian, saya nak menyeru, tolong jangan bajet bagus. Kita wanita bersyukur ada suami ingin memperisterikan kita, menjaga kehormatan kita. Kerana suamilah Allah kurniakan kita mendapat zuriat yang baik. Dan juga pada suamilah, bila ada suami, kita pergi rumah orang, orang tak takut pasal, orang tak terancam pasal kita ada suami. Dan suami bertungkus lumus mencari rezeki untuk kita. Jadi buat suami rasa hebat dan minta maaf pada suami setiap malam. Berterima kasih pada suami. InsyaAllah suami akan melakukan perkara yang sama. InsyaAllah. Okey, ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Puan Rafidah binti Ibrahim ingin menanyakan satu soalan ni, Prof. Prof, bagaimana menjalani kehidupan yang seimbang supaya dunia di dalam tangan dan akhirat pula sering di hati? Terima kasih, Prof. Terima kasih sayang. Terima kasih. Okey, kita menjalani seimbang, maksud dia gini. Bila kita ada benda dunia ni benda kat luar. Kereta, rumah, pangkat, sanjungan, itu benda luar. Tetapi akhirat, benda yang nampak jauh tapi sebenarnya di sini. Saya nak tanya kita semua di sini. Setiap hari cuba audit aktiviti kita, kita sedang taruh tenaga kita untuk benda di luar atau benda di dalam. Benda di luar, kadang-kadang kita dalam kerjaya kita punya sibuk nak naik pangkat, nak dapat gaji yang sedikit tu. Tetapi bukan apa yang kita ada yang penting. Tetapi siapa kita jadi.
Apa bezanya? Apa kita dapat ataupun siapa kita jadi. Kita jumpa orang, kita suka pasal dia banyak duit atau dia baik hati. Yang siapa kita jadi itulah. Maka kalau kita nak seimbang, kita jadikan macam ni. Bila kita hidup, kita mesti ada duit banyak, cari rezeki banyak untuk apa? Duit untuk dua perkara. Untuk keselesaan diri, contohnya kita naik kapal terbang dengan suami, tiba-tiba tertinggal kapal terbang. Kalau duit tak cukup, bergaduh tak? Kalau duit banyak, tak apa, beli tiket lain, duit banyak. Kan senang, duit banyak. Orang susah masuk akaun, senang. Sedap duit banyak, itu tujuan duit banyak. Yang kedua, untuk kita membantu orang tanpa kita berada di sana. Kalau tahu orang susah, masuk akaun bank, bayar terus, senang. Jadi maknanya duit tu hanya alat, bukan tujuan. Kuasa, nama, kecantikan, semua alat untuk kita dekat pada Allah. Sebab tu saya pernah dengar seorang ustaz mengatakan, makna bahagia dunia akhirat, kita gunakan dunia kita untuk kebahagiaan di akhirat kita. Jadi akhirat di hati, dunia sebagai alat. Akhirat tujuan kita. Okey, ada telefon, silakan. Silakan. Teruskan. Assalamualaikum, silakan. Saya Fatimah dari Shah Alam. Ya Fatimah, ya. Saya nak tanya Prof tentang situasi macam saya punya rancangan kehidupan saya ni. Ya. Macam saya ni diuji oleh Allah lah. Saya diuji dengan masalah ketumbuhan otak penyakit. Ketumbuhan otak? Masalah, ketumbuhan di mana? Di otak. Otak. Apa nama ketumbuhan tu? Brain tumor. Oh, tak tahu nama ya. Berapa lama dah? Saya dah kena dah lama. Saya dah buat operasi dah pada tahun 2007. Oh, dah 7 tahun. Kemudahan pun berjaya. Kesian daripada pemudahan tu pula Allah bagi saya nikmat yang saya rasa memang besar tu. Bila saya diberhentikan kerja dapat pension elat perkesa bagi. Masya Allah. Pension elat ni yang menyebabkan saya rasa Allah lah segala-galanya. Sebab saya dah rezeki saya ni saya dapat sehingga mati. Okay, jadi saya nak tanya Profesor lah, saya umur 36 tahun ni saya tak berkahwin lagi sebab saya dah rancang, memang saya yakin Allah lah segala-galanya sebab rezeki Allah dah beri sampai ke akhir hayat. Okay. Jadi saya fikir saya nak fokuskan hidup saya sekarang ni tumpu pada Allah, bergantung pada Allah dan fikirkan saja dah kehidupan untuk hari akhirat sebab saya rasa semuanya yang Allah beri dah mencukupi pada saya. Bagus. Jadi nak tanya Prof lah tentang rancangan hidup saya yang tidak ingin berumah tangga sebab saya yakin Allah lah segala-galanya. Boleh? Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih. Salam. Okey, saya akan jawab soalan selepas ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Berminyak. Dek, susah nak tanggalkan semua minyak ni. Senanglah. Glow kan aja. Glow Pekat berkesan menghapuskan minyak degil dengan mudah kerana kuasa magnetiknya. Kalau nak hapuskan minyak degil, Glow kan aja. Glow Kuasa Magnetik. Penyaman udara akibatkan kulit kering dan penuaan awal? Atasinya dengan lotion minuman wajah Safi Rania Gold baru. Biohyaluronic dan nano emas. Lembapan intensif seperti meminum 8 gelas air sehari. Kulit lembap, awet muda sentiasa. Safi Rania Gold. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
lagi ya. Okey, saya harap para suami yang nak pergi solat Jumaat tu dah siap ya, pergi awal, niat iktikaf di masjid, baca suratul Kahfi, off handphone, off WhatsApp. Masa orang tengah khutbah jangan pasang handphone. Ya, kita pesan pada suami kita, gunakan peluang untuk berdoa antara dua khutbah. Okey? Jumaat ni sangat besar fadilatnya. Baik, nak bercakap menjawab soalan Puan Fatimah dari Shah Alam ya. Macam ni, bila kita diberi penyakit, dah sembuh pun dah 7 tahun. Selalu 7 tahun kira dah cure. Dah dapat pencen ilat, dah ada kewangan. Dan masa tu Fatimah tanya, tujuan hidup kita untuk apa? Adakah menunggu hari mati? Adakah kita rasa hanya Allah di hati kita, maka kita bersemayang duha 8 rakaat mengaji? Itu sebagai hamba Allah. Tapi sebagai khalifah kita macam mana? Dan kita tahu salah satu sunnah Nabi mendirikan rumah tangga. Tapi kalau ada juga, kita tak nak kahwin, tak apa. Rabitul Adawiyah pun tak kahwin, wali Allah juga. Boleh, itu pilihan kita. Tidak ada orang boleh beritahu apa kita nak buat sebab hati kita Allah yang pegang. Yang penting, apa saja kita buat, jangan sekali-kali kita merasa diri kita sudah baik. Kita mesti merasakan kita sentiasa miskin, dhaif, berdosa dan kita sembunyikan sebanyak mungkin kebaikan kita. Sebab keikhlasan maknanya ialah kita menyembunyikan kebaikan macam mana kita menyembunyikan keburukan kita. Ya, kalau boleh kita menjadi orang evaluasi diri. Saya cadangkan kepada Fatimah, kalau ada kelapangan waktu dan masa, cuba cari aktiviti di surau, di masjid. Gunakan bakat kita ada, memberi kelas tuition percuma atau apa saja yang boleh memberi manfaat. Sebab orang Allah paling sayang, orang paling bermanfaat. Dan ingat, kalau kita nak fokus pada Allah, kita nak mengaji banyak-banyak, boleh. Tapi sebenarnya, Allah tak besar dan tak jadi hebat kerana ibadah kita. Allah tak perlu pun ibadah kita. Kita yang perlukan Allah, Allah tak perlukan kita. Tetapi jadilah orang yang sentiasa fikir setiap hari ni, macam mana nak baik daripada semalam. Macam mana saya nak lebih lemah lembut ataupun bina jati diri kita. Okey? Terima kasih. Okey, soalan yang terakhir agaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hafizah binti Abdul Aziz. Prof, saya nak bertanya, bagaimana dengan kita mengingatkan tujuan hidup kita, ia dapat membantu untuk mendapat dunia yang cemerlang? Masya Allah, soalan yang sangat mantap. Sekarang ni kita sampai ke blok terakhir di mana kita nak sambung yang saya sebut tadi, tujuan dengan kehidupan di dunia. Sebab lepas ni, saya nak pergi buat operasi mata orang, puan-puan nak balik. So macam mana setiap saat tu, kita orang berkesan, orang beriman, orang bertakwa, macam mana tu? Baik. Macam mana kita nak ingatkan tu ialah kita fikir macam ni. Setiap saat kita ada pilihan raya. Iman ke nafsu? Dosa ke pahala? Syurga ke neraka? Taat ke maksiat? Allah redha, Allah murka. Jadi bila kita tahu tujuan kita, ilahi kau yang kutuju, redhamu yang kucari, kurniakanlah kepadaku mengenalmu dan mengasihimu. Ada saja aktiviti yang tak memberatkan timbangan padang mahsyar. Contohnya kita jumpa orang sibuk nak ambil gambar masuk Facebook. Ini tak masuk akaun pun. Mungkin timbul riak, bangga, jadi belah sini pula. Tetapi kalau kita menghadiri majlis ilmu dengan tujuan ilmu makanan rohani, membentuk diri dalaman kita, pahala besar. Sebab itu kalau kita nak cemerlang di dunia, sebenarnya macam ni formulanya. Siapa mengejar akhirat, confirm dunia berjaya. Tapi siapa yang kejar dunia akan ditipu oleh dunia. Siapa yang mengejar akhirat, dunia sujud padanya. Contohnya macam kita jumpa orang. Kita hidup ni nak suruh orang suka ke Allah suka? Kalau kita nak suruh orang suka, lagi orang tak suka. Ya? Jadi sebab tu kita kadang, kalau kita nak rasakan kita cemerlang di dunia dan akhirat ialah, kita audit diri kita, kita bangun pagi, lihat kita ingat apa. Kita bekerja di tempat kerja, niat kerana Allah ke kerana manusia. Dan kalau kita benar-benar menjadikan tujuan hidup kita ni, kita punya anchor dalam apa kita buat, maka kita ada dengki tak? Marah, benci, dendam, menyampah, mengumpat, semua tak ada. Badan memang sihat. Kita hanya ada sifat penuh kasih sayang. Sebab saya nak tanya perempuan, kalau saya ambil limau, saya perah keluar apa? Limau kan? Keluar jus apple tak? Baik.
Kalau saya perah ke, Puan Ina perah ke, Puan siapa perah, sama tak jus dia? Sama. Macam itulah kalau kita penuh kasih sayang, walau stres macam mana, walau orang tekan kita macam mana, yang keluar kasih sayang. Tetapi kalau kita ada masalah sikit, kita marah, maknanya banyak kemarahan dalam diri. Dan kemarahan, orang yang banyak marah kat luar, sebenarnya dia marah diri dia. Pasal apa dia marah diri dia? Pasal banyak dosa. Pasal apa banyak dosa? Tidak bergantung pada Allah, tapi bergantung pada makhluk. Dan kebanyakan daripada kita, pada diri saya sama, kita hidup banyakkan tak tahu tujuan. Kita hidup daripada luar ke dalam, apa orang kata, macam mana lawannya saya, macam mana hebatnya saya, maka sangat tertekan. Anak periksa tak bagus, susah hati. Anak dapat 5A, nak masuk Facebook. Facebook, pergi holiday dengan suami pun tunjuk Facebook. Pasal macam ni puan-puan. Kalau kita sangat-sangat nak tunjuk kat Facebook aktiviti kebahagiaan kita kat orang, maknanya kita tak bahagia. Sebab orang tak bahagia akan kata dia bahagia. Orang yang tak kaya nak tunjuk dia kaya. Maka jadilah kita seorang yang menyembunyikan kebaikan kita. Dan ingat dua perkara. Ingat semua kebaikan orang pada kita. Ingat semua kesilapan kita pada orang. Dan lupa dua perkara. Lupa kebaikan kita pada orang. Dan lupakan kejahatan orang pada kita. Ini sangat penting puan-puan. Kita jadi orang yang pandai bercakap pada diri setiap saat. Dan kalau boleh kita jaga 3 perkara lagi. Setiap hari tengok apa kita cakap pada diri kita. Yang kedua, tenaga kita. Tenaga sangat bergantung pada pemakanan, bahan bacaan, radio kita dengar, TV kita tengok, orang kita jumpa, tempat kita pergi. Kalau tempat maksiat memang tenaga rendah, memang kurang. Sebab tu orang alim jarang dia orang banyak penyakit. Sebab dia kurang dosa, banyak bertaubat. Sebab tu sebagai doktor saya beritahu pesakit. Kalau sakit, taubat sebelum cari ubat. Dan yang ketiga, selain daripada tenaga, kita tanya, macam mana saya nak bermanfaat pada hari ini? Kalau apa saya buat ni tak ada timbangan daripada masyarakat, delete, tak mau buat langsung. Jadi kita seorang sangat kedekut dengan masa, kita tidak akan beri sedikit masa kalau benda itu perkara yang sia-sia. Dan salah satu tanda Allah sayang pada kita ialah Allah beri kefahaman agama dan kita tidak suka pada aktiviti lara sia-sia. Kita jadi sangat fokus kepada Allah dan kita sentiasa bangun pagi, kita akan tengok dari mana hendak ke mana. Saya dah sampai ke peringkat alam fana, saya akan dapat sakratul maut dan saya cadangkan kita kalau boleh, wanita sekalian ambil telekung, buang semua make up, tengok, ambil suami ambil gambar kita, senyum. Kita ada 2 jenis jenazah kita nanti, jenazah senyum atau jenazah masam. Ambil gambar tu, laminate, taruh dekat katil tepi. Malam-malam nak tidur, ya Allah ya Tuhanku, hari ni aku jalani hidupku dari mana ke mana ni, agak-agak jenazah saya ni masam ke senyum. Maka kita pun tak bajet bagus. Kita pun akan minta ampun dengan suami. Kita akan penyayang pada anak-anak. Dan last sekali saya nak beritahu para ibu. Siapa yang marah anak-anak, tolong minta ampun pada anak-anak. Siapa yang anak-anak dia nakal, tolong minta ampun pada anak-anak. Sebab masa kita mengandungkan dia, kita banyak keingkaran. Kita tidak menutup aurat. Kita sombong pada mak mertua, kita banyak mengumpat, banyak ingkar, maka bahan-bahan kimia yang kita ingkar itu masuk dalam badan anak, susah anak kita nak menerima kebaikan. Dan sila sarankan pada suami kita hanya membawa rezeki yang halal, sebab apa kita makan menentukan kekerasan atau kelembutan hati kita. Dan kalau boleh kita setiap malam sebelum nak tidur, ampunkan semua dosa orang, minta maaf pada suami dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengampunkan semua dosa-dosa manusia di dunia ini. Bayangkan kalau kita berdoa pada orang, pada Allah tanpa orang tu tahu, malaikat mendoakan kita. Sebagai kesimpulan, sama-sama kita sentiasa audit diri kita, mencari kesilapan diri, jangan lihat orang dan sentiasa mencari majlis ilmu, bukan berita orang. Saya minta maaf kalau ada kesilapan kepada para ulama di luar sana dan orang tua pada saya, minta maaf. Yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kelemahan diri saya, dan saya nak wawarkan minggu depan insya-Allah tajuknya Uruslah Hartamu, ya, oleh Ustazah Nur Hidayah. Dan saya juga nak menyuarakan ada siaran ulangan pada hari Rabu, setiap hari Rabu pukul 9 malam, 9 pagi.
siaran ulangan, dan siapa yang dah YouTubekan tu silalah tonton rancangan ini ulang-ulang banyak kali. Jadikan masa kita bersama keluarga tengah makan-makan majlis ilmu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila